Cubaan guling kerajaan akan gagal. Program setahun bersama Kerajaan Madani berjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Memburu pelaku rasuah dan membanteras korupsi habis-habisan. Itu antara misi utama Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar apabila menggalas tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 tahun depan. Ya, Baginda komited pastikan kejayaan misi berkenaan. Ke arah itu, Sultan Ibrahim cadangkan SPRM melapor terus isu berkaitan rasuah kepada Yang di-Pertuan Agong. Ia bagi mengelak Suruhanjaya itu berada di bawah pengaruh badan eksekutif. Sultan Ibrahim turut syorkan pelantikan anggota kehakiman diasingkan daripada badan eksekutif bagi memastikan badan kehakiman benar-benar bebas. Baginda bertitah demikian dalam temu bual eksklusif bersama The Straits Times Singapura. Cubaan menggulingkan kerajaan tidak akan berjaya memandangkan kesepakatan antara gabungan parti adalah kukuh. Perdana Menteri akui tidak pernah sekalipun berlaku pertelagahan disebabkan perbezaan dasar parti masing-masing. Sekarang ni bumbung kita bumbung konkret, sukar ditebuk. Setahun kita cuba, baik PH, BN, GPS, JRS, itu hubungan kerjasama itu sangat baik. Jadi percubaan ini nampaknya berhasil. Dan percubaan tebuk-tebuk ini berulang kali tiap bulan. InsyaAllah kita ada kekuatan sekarang. Kita tumpu bukan pertelagahan parti dan politik. Tumpu bagaimana kita nak angkat martabat negara Malaysia sebagai negara yang maju dan hebat di rantau ini. Beliau berucap pada sesi dialog Majlis Perasmian Penutup program setahun bersama Kerajaan Madani. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan program setahun bersama Kerajaan Madani peringkat negeri bakal dimulakan di Selangor Januari depan. Penganjuran di negeri-negeri wajar dilaksana susulan kejayaan penganjuran program berkenaan di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bermula Jumaat lepas. Ia memberi peluang kepada rakyat membuat penilaian mengenai kerajaan perpaduan. Penganjuran akan melibatkan kos lebih rendah selain mendapat bantuan pihak kerajaan negeri. Lagi minda orang awam, kadang-kadang diorang belajar benda baru. Diorang tak pernah tahu pun, tapi diorang belajar benda baru. Jadi saya suka program ni, itu saya datang wakil Polimenting. Wajar diteruskan. Sebab untuk ramai pelajar yang mungkin tidak seberapa faham dengan apa yang mereka sedang lakukan, program ini bagi saya memberi fahaman yang lagi banyak. Wajar untuk tahun-tahun yang akan datang. Sebab program ni saya rasa sangat berkesan untuk semua orang. Kalau mereka buat program macam ni, kan kat luar tu mereka buat jual-jualan. Ini membantu peniaga-peniaga tepi jalan untuk mereka meningkatkan lagi mereka punya perniagaan lah. Malaysia sangkal dakwaan gencatan senjata segera di Gaza hanya akan menanam benih untuk perang seterusnya. Realitinya, serangan besar-besaran yang berterusan oleh Zionis adalah ancaman sebenar terhadap keamanan selain usaha ke arah penyelesaian dua negara. Kuala Lumpur kesal dengan kegagalan Majlis Keselamatan PBB terima pakai resolusi mendesak gencatan senjata segera di Gaza. Ia berikutan tindakan Amerika Syarikat menolak resolusi berkenaan guna kuasa vetonya. Sedangkan resolusi itu dapat sokongan ketara 102 negara termasuk Malaysia. Saudara, sebarang cubaan jejaskan prosiding jenayah terhadap Dr. Gonzalo Stampa adalah tindakan terdesak dan tidak berasas. Ia bertujuan menekan kerajaan Malaysia, Mahkamah Sepanyol dan pendakwa raya selain menafikan kedaulatan undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said menegaskan tindakan itu harus dilihat sebagai aktiviti prosedur penipuan tambahan. Ia dibuat semata-mata untuk campur tangan dan menyimpang daripada prosiding jenayah terhadap Stampa yang sedang berjalan di Sepanyol. Stampa dinamakan sebagai defendant dalam prosiding jenayah di Sepanyol yang dibawa pejabat pendakwa raya negara itu dan Malaysia. Penimbang tarikh itu dituduh hina mahkamah dan amalan profesion tanpa kelayakan. Dia akan dihadapkan ke Mahkamah Madrid esok.
Siasatan forensik kes serangan cyber terhadap perkeso sedang giat dijalankan. Ini termasuk menyiasat dakwaan adanya penglibatan pihak tertentu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, laporan polis akan dibuat sebaik hasil siasatan forensik dalaman mendapati wujud elemen jenayah komersial. Penggodam yang jadi dalang akan dihadapkan ke mahkamah. Dan ini pula susulan kes kematian kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin. 228 sampel DNA penduduk apartmen Indah Damansara Damai telah diambil setakat hari ini. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, sampel diambil daripada sebahagian penduduk di semua 18 blok apartmen berkenaan. Usaha itu akan diteruskan untuk mendapatkan profil DNA bagi membantu siasatan. 5,628 penduduk di hampir 2,500 unit kediaman turut diperiksa. Zain Ryan dilapor hilang Selasa lepas sebelum ditemukan meninggal dunia keesokannya. Untuk bendung isu pencerobohan data, pewujudan jawatan Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat di setiap kementerian antara yang wajar dipertimbang. Pengkhususan jawatan bagi membolehkan usaha yang dilaksana lebih berfokus dan berkesan. Teknik yang digunakan oleh penggodam, oleh hackers ni, dia semakin kreatif dan sophisticated. Tak mustahil mereka menggunakan AI untuk cuba menceroboh, menggodam, mencuri data kita. Saya lihat antara jawatan yang perlu diwujudkan adalah apa yang disebut sebagai Chief Information Security Officer. Ya, pegawai keselamatan maklumat. Itu yang kita perlukan. Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat, ya, Chief Information Security Officer. Kerana kita kena tingkatkan sama ada banyak daripada website kita, contoh dia adalah website yang mungkin ada modul-modul yang kena ditambah baik ataupun diperbaharui. Jadi mesti ada satu perancangan yang khusus di peringkat kementerian. Saudara, seterusnya kita ikuti paras air beberapa sungai setakat pukul 7 malam tadi. lampu merah. Kanak-kanak pun faham peraturan jalan raya. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
bertemu kembali. Syarikat telekomunikasi akan dipastikan ambil lebih ramai belia, terutama pelajar lulusan TVET sebagai pekerja. Ia antara fokus utama Kementerian Komunikasi dan Digital tahun depan. Perdana Menteri telah mengarahkan supaya syarikat-syarikat telco terlibat dalam aspek TVET. Jadi kita tahu contoh Telekom Malaysia, mereka banyak terlibat dalam kerja-kerja pengendalian pemasangan gentian optik fiber, gentian optik. Jadi fiber optik cables kan. Jadi itu satu industri yang memang kita boleh anggap inilah masa depan. Ya, fiber optik ni masa depan. Jadi mereka boleh libatkan lebih ramai anak-anak muda. Cadangan mekanisme penetapan tarif air baharu bagi Semenanjung dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet pada minggu depan. Kita akan menjangkakan akan ada peningkatan lah sebab banyak terutamanya bagi akaun domestik yang sudah tidak naik begitu lama. Jadi itu juga satu perkara yang penting untuk membolehkan kita mengatasi masalah NRW, meningkatkan infrastruktur air dan sebagainya. Tambang pergi dan balik tren shuttle terberau KTMB di Johor Bahru ke Woodlands, Singapura dijadang diselaras kepada RM5. Sekiranya dipersetujui, ia akan dilaksana bermula tahun depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, inisiatif khusus buat rakyat Malaysia. Ia disyur bagi mengurangkan beban kira-kira 10,000 rakyat yang berulang-alik ke Republik itu setiap hari. Ketika ini, kadar tambang shuttle terberau ialah RM5 dari Johor Bahru ke Woodlands dan $5 Singapura dari Woodlands ke Johor Bahru. Orang ramai perlu tingkatkan kawalan kendiri untuk elak dijangkiti COVID-19 terutama pada musim cuti perayaan Hari Natal tidak lama lagi. Tren penularan akan dipantau KKM dari masa ke semasa. Beberapa minggu kebelakangan ini memang kes-kes COVID kita lihat meningkat. Tetapi dalam keadaan di mana kita lihat kes-kes yang berlaku adalah kes-kes yang agak ringan dan dia tidak membebankan fasiliti kesihatan kita. Tapi apa pun kita tetap menggalakkan supaya rakyat dan penduduk mengambil juga langkah-langkah seperti biasalah